Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan keampunan kepada arwah di kalangan kita dan menyembuhkan mereka yang sakit di kalangan kita. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam an Abdillah bin Umar, khairun nasi ahsanuhum khuluqan, rawahu at-Tabrani. Yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Hadis bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Yang saya hormati seluruh ahli jatah kuasa dan para petugas Masjid Al-Kautsar yang hadir pada malam ini. Untuk saya hormati Al-Fadhil Al-Imam Tuan Bilal, Ashabul Fadilah, Tuan Ustaz, Tuan Haji, Puan Hajah, saudara-saudari hadirin dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam mesyuarat tenaga pengajar kuliah baru ini, beberapa cadangan diputuskan. Khasnya kalau di pihak sebelah muslimat, kalau rasa tidak selesa dengan takbir ataupun kira itu boleh maju ke depan sini. Kalau rasa tak selesa, boleh maju ke depan. Jangan sebelah saya sudah di situ saja. Boleh, ya? Tak jadi satu masalah. Minta sahabat-sahabat kita penuhkan sebelah sini. Kita peruntukkan ruang sebelah kanan ni untuk muslimat. Apa daripada kejauhan tu dia kesian tengok-tengok ni. Macam mana juga Ustaz Zain kan. Jadi bagi tengok dekat-dekat. Mungkin pembesar suara tak boleh dialihkan. Macam mana kan? Ya. Baik, terima kasih. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk pada hadis yang ke-10 di dalam kitab rujukan saya ini, refleksi 40 hadis muwasafat tarbawiyah. Kita masuk dalam perbincangan pribadi muslim yang kelima. Pribadi muslim yang kelima itulah matiul khuluq. Pribadi muslim yang mempunyai akhlak yang cukup baik, akhlak yang cukup mantap dan indah. Dan sepotong hadis yang berkait dengan isu yang kita bincangkan pada malam ini, sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani yang berbunyi khairun nas ahsanuhum khuluqan.
sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik dan terindah akhlaknya di kalangan mereka. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Asyuyuti di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, dan juga disahihkan oleh beberapa tokoh hadis yang lain. Yang secara mafhum, maksud yang tersurat di sebalik hadis yang pendek ini tuan-tuan mencerminkan kemuliaan akhlak adalah cermin iman yang kuat, jiwa yang bersih dan hati yang jernih. Akhlak mulia adalah buah daripada kekhusyukan ibadah dan ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhlak adalah implementasi ittiba' ataupun tunduknya kita kepada teladan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak juga merupakan parameter kebaikan seseorang di mata manusia dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh itulah, sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ini adalah parameter rabbani yang adil, sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik dengan perbaikan diri yang tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Inilah maksud utama di sebalik hadis ini yang dinyatakan oleh muallif ataupun pengarang, yang menceritakan kayu ukur untuk menentukan seorang itu mukmin yang baik. Seorang itu merupakan pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Satu kayu ukur untuk mencerminkan nilai iman, nilai jiwa yang bersih dan hati yang polos kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok di mana? Tengok kepada kemurnian akhlak yang lahir dan terpancar daripada diri. Dan terbit satu persoalan daripada hadis ini, tuan-tuan. Kenapa orang yang baik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia? Ini satu persoalan yang menarik yang kita nak kongsikan pada malam ini. Sebab mafhum daripada hadis tadi menunjukkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik dan indah akhlaknya. Persoalannya, kenapa Nabi SAW menyebutkan orang yang baik akhlaknya ini merupakan sebaik-baik manusia? Maka di sana sudah pasti ada beberapa hikmah tarbawiyah, ada beberapa hikmah pendidikan jiwa yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Yang pertama, tuan-tuan, disebutkan di dalam rujukan kita ini, mereka menjadi golongan yang terbaik di kalangan manusia kerana mereka merupakan golongan yang paling sempurna iman. Rupa-rupanya manusia yang berusaha untuk senantiasa memperbaiki bentuk akhlak dan juga penampilan dirinya, orang ini orang yang paling sempurna iman dia di hadapan Allah. Bukti dia, dalil dia tuan-tuan dalam sepotong hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, siapakah di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ya Rasulullah? Rasulullah, kami nak tahu siapakah di kalangan orang mukmin yang dah beriman ni pun cantik tak? Okey sudah, tapi yang paling okey lagi di kalangan manusia yang beriman. Nabi jawab, mereka lah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Yang terbaik akhlak yang Nabi sebut dalam riwayat Imam Malik, bu'istu liutammima husnal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini menggambarkan kejernihan jiwa dan juga sempurnanya iman yang bertapak di dalam hati dan sanubari manusia. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya ini merupakan sebaik-baik manusia
kerana dialah yang paling baik keislamannya. Tadi paling baik iman, yang kedua paling baik keislaman. Dalilnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkataan yang keji dan perbuatan yang keji sedikit pun bukan daripada ajaran Islam. Bercakap kotor, bercakap bujang, mencarut, maki hamun, kata-kata besar dan kasar, ini bukan ajaran Islam. Ya, sesungguhnya orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlak. Nabi sebut husnul Islam, di antara kebaikan Islam seseorang itu kita dapat lihat daripada cantik dan indahnya akhlak beliau. Yang ketiga, orang yang baik akhlaknya menjadi sebaik-baik manusia ialah kerana dialah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Menjawab persoalan tadi, kenapa yang paling baik di kalangan kita ini orang yang paling tinggi akhlaknya? Yang ketiga dijawab, orang yang paling tinggi akhlak inilah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam sejarah Islam mencatatkan satu kisah yang cukup menakjubkan bagaimana akhlak Islami, akhlak yang indah yang ada pada diri Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kesan akhlak mereka yang cukup baik itu bukan sahaja mengislamkan satu orang ataupun dua orang di sekeliling mereka, tetapi berjaya mengislamkan satu bangsa bermodalkan akhlak saja. Sebab itu manusia yang paling baik, manusia yang paling tinggi akhlaknya, dialah yang paling baik imannya, dialah yang paling baik Islamnya, dialah manusia yang paling dicintai Allah. Sebab sejarah pernah membuktikan disebabkan mempamerkan akhlak yang mulia saja, bukan satu orang dua yang memeluk Islam, satu bangsa. Kisah yang berlaku setelah daripada masyarakat Yahudi Bani Mustalik. Masyarakat Yahudi Bani Mustalik ini, mereka asalnya ada perjanjian damai dengan Nabi SAW. Tapi akhirnya berlaku persekongkolan dengan musyrikin Mekah. Mereka melanggar perjanjian damai tersebut. Mereka bantu pula musyrikin Mekah untuk serang Nabi dan juga para sahabat. Pecah rahsia dan cerita itu, maka Nabi hantar angkatan tentera untuk ajar balik Bani Mustalik Yahudi. Bani Mustalik ini Bani Yahudi yang tinggal di pinggir Madinah Al-Munawwarah. Bila Nabi hantar, dengar sahaja Nabi SAW hantar tumpukan tentera yang cukup kuat untuk berhadapan dengan Bani Mustalik ini, tuan-tuan. Geng-geng lelaki Bani Yahudi Bani Mustalik ini dengar saja Nabi nak sampai, mereka berhamburan bertempiaran lari, sebab inilah kemuliaan Nabi SAW. Antara kehebatan Nabi ada 5 perkara. Salah satunya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi kata, aku diberi keistimewaan yang tak diberi kepada nabi-nabi yang lain. Musuh bila dengar saja aku nak sampai ke tempat dia, dalam tempoh sebulan lagi aku nak sampai, musuh sudah kejut, musuh sudah bergegar ketakutan dengar kata Nabi nak sampai. Tiba-tiba Yahudi Bani Mustalik dengar Nabi Muhammad dengan angkatan tentera, Nabi sendiri yang pergi ke Bani Mustalik, bertempiaran kali sebab mereka buat salah. Yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah isteri-isteri mereka, anak-anak gadis mereka dari kalangan wanita-wanita yang muda, yang tua, yang pekerja-pekerja mereka, termasuklah anak-anak kecil. Itu saja yang ditinggal di kampung. Yang lelaki habis bertampian. Sebab orang tahu lah, kalau tunggu mati. Di perang sama ada perang ataupun ditawan, kita mati. Bagus saja. Tinggal anak bini. Maka anak-anak bini mereka, tuan-tuan, ditawan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, dalam kes inilah berlaku suatu peristiwa yang cukup menarik. Pasukan Islam masuk ke kampung Bani Mustalik tanpa sebarang pertempuran, ditawan golongan wanita di kalangan masyarakat Bani Mustalik serta anak-anak kecil.
Termasuklah yang ditawan ketika itu anak kepada pemimpin Yahudi yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris. Al-Haris ini adalah pemimpin. Al-Haris bin Dira, pemimpin yang sangat ditaati di kalangan Bani Mustalik. Anak perawan dia pun jadi. Yang tawan Juwairiyah binti Al-Haris ini tuan-tuan, seorang sahabat Nabi bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais tawan, dia masuk rumah tu, dia tak tahu kata rumah tu rumah milik pemimpin kanan Bani Mustalik. Dia tawan lah budak perempuan ni, tengok-tengok anak kepada Al-Haris. Dalam istilah peperangan zaman ini, mana-mana yang ditawan, orang itu akan menjadi hamba kepada yang menawan. Daripada seorang keluarga bangsawan, keluarga VVIP, disebabkan kalah dalam pertempuran, mereka akan bertukar status menjadi hamba, jadi hina. Daripada keturunan VVIP jadi hina disebabkan status hamba. Macam cerita Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, kan? Gara-gara jahat punya pasal, sign kontrak, marah anak menantu dia, bapak kena jual. Dijual, dilelong di pasar. Penghina. Tapi tengok dalam cerita tersebut, satu keluarga yang terhormat tapi dijual, lucing-lucing di jalan. Yang kejual es krim di bawah. Tengok muka tua dan ini pun mau dijual. Tak ada siapa beli berhari-hari. Itu kisah. Begitulah Juwairiyah Al-Haris. Bila Sabit tahu kata yang dia tawan ni anak pemimpin, maka Sabit letakkan satu nilai. Dia kata kepada Juwairiyah, kalau kau mau bebas, tak mau jadi hamba kepada aku, kau kena sediakan wang tebusan. Dia letaklah sekian harga yang agak tinggi. Kalau kau bebas, kalau tidak, kau akan balik ke Madinah jadi hamba kepada aku. Juwairiyah ini orang wanita yang terpelajar dari kalangan Bani Israel Yahudi. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Tuhan telah mengetahui apa yang terjadi sama kaum. Bapak-bapak kami, abang kami, golongan lelaki tinggalkan kami. Kami menjadi tawanan kamu sekarang. Kami sudah tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Wahai Muhammad, sekarang ni aku minta bantuan kamu untuk tolong bayar wang tebusan aku. Aku tak ada duit nak bayar, tapi aku tak mau jadi hamba. Tolonglah wahai Muhammad. Boleh nego lagi tu, boleh negotiate. Indahnya akhlak dalam peperangan Islam. Patutnya dia taraf hamba lah, tapi dia tahu dia ada hak. Dia datang jumpa Nabi, minta kepada Nabi tolong bayar nilai tebusan dia. Nanti kalau aku senang, aku bayar balik. Asal permintaan dia begini. Nabi tahu yang depan dia ini tuan-tuan adalah wanita terpelajar, anak pemimpin kanan Bani Al-Mustalik, bapaknya Al-Haris, pemimpin yang ditaati. Banyak lagi keluarga-keluarga yang lain, adik-beradik dia. Bila begitu, Nabi dengar permintaan dia, Nabi tawarkan satu offer yang lebih menarik. Nabi katakan kepada Juwairiyah, maukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik? Apa dia ya Muhammad? Hutangmu aku lunaskan dan kau kusunting menjadi isteri. Nabi offer tawaran yang lebih baik. Pasal hutangmu dengan Sabit bin Qais yang telah tawan kamu, tak apa, aku akan bayar. Dan sudikah engkau menjadi isteri? Nabi menyunting putri daripada Bani Mustalik, daripada masyarakat Yahudi. Nabi sunting untuk menjadi isteri. Juwairiyah bila dengar ramalan daripada Rasulullah SAW, dia langsung terima pembilangan tersebut. Dan dalam sejarah, Nabi menikahi Juwairiyah Al-Haris, anak pemimpin yang ditaati daripada Bani Mustalik. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in, bila dengar Nabi SAW memperistrikan Juwairiyah binti Al-Haris, semua bilang, Muhammad, pemimpin kita, Nabi kita sudah berkahwin dengan anak salah seorang daripada tawanan ini. Berarti Al-Haris merupakan bapa mertua Nabi.
Al-Haris merupakan bapa mertua Nabi. Dan berarti tawanan-tawanan yang berada di bawah tawanan kita sekarang ini, mereka ini ada pertalian keluarga dengan Juwairiyah. Kami tidak sanggup untuk menjadikan besan-besan Nabi sebagai tawanan kami. Kami tak sanggup. Maka Nabi tak suruh pun mereka bebaskan hamba-hamba tadi, tapi dengan akhlak mereka yang terpuji, lambang kecintaan sahabat kepada Nabi SAW, membuatkan mereka mengambil langkah yang bijak dalam sejarah tanpa diajar oleh Nabi SAW. Mereka merdekakan seluruh tawanan-tawanan perang ketika itu. Sebab mereka tak sanggup besan Nabi ini nak masakan mungkin jadi tawanan kita. Mereka ini sudah ada hubungan bersama Rasulullah. Disebabkan Nabi berkahwin dengan anak orang kanan dia, jangan kita buat sembarang. Nabi tak suruh pun. Tapi tindakan bijak Nabi dari sudut politiknya, Nabi mengakui Juwairiyah itu menyebabkan sahabat yang punya akhlak dan kecintaan yang tinggi pada Rasulullah SAW ini memberikan penghormatan tersebut. Sedangkan kalau ikutlah zaman itu tuan, tak senang orang Arab mau bebaskan tawanan kalau tidak ada iman. Kalau tidak ada nilai di atas pembebasan hamba tu, mereka tidak akan bagi free. Mesti ada nilai. Berapa kau membayar untuk bebaskan hamba ini? Ada nilai. Tapi disebabkan Nabi menikah dengan Juwairiyah tuan, tak ada pula sahabat Nabi yang komplain, ini ada wanita lain mau dinikahi. Wanita Yahudi juga mau dinikahi. Tak ada sahabat yang komplain. Berbeza dengan zaman kita. Teranglah siapa-siapa kahwin lebih daripada satu dikutuk yang agama. Ustaz Azan itu sebelum kena kutuk. Tonton tengok di Facebook, di WhatsApp, kawan-kawan yang tolong post gambar dia makan dengan isteri dia yang ketiga sahaja. Punyalah bacat ketiga orang, sampai marah kepada ustaz tersebut. Bukan salah dia pun, salah kami. Itu hak yang dibenarkan. Kalau tak setuju, jangan komplain. Tak setuju, diam-diam. Jangan mencabar ataupun mengutuk, memperkatakan sesuatu yang tidak baik kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kepada golongan muslimin ataupun muslimat. Tak setuju dengan tindakan itu, tuan-tuan zip mulut diam-diam. Bagus berdoa, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Doakan kebaikan untuk mereka. Ini respon kita bila satu orang menikahi suatu wanita. Mungkin dia jadi sebab dia tak boleh. Cuba dia dapat tengok, mungkin dia senyap. Berbeza dengan para sahabat Nabi SAW, bila mereka tahu Nabi menikah dengan anak gadis pemimpin Yahudi, bukan pemimpin Islam biasa, pemimpin Yahudi yang terkenal memusuhi Islam, mereka menerima dengan hati yang lapang, bahkan bersedia untuk membebaskan besan-besan Nabi SAW. Tuan-tuan, kesan dia apa? Kesan daripada akhlak ini, mereka sanggup bebaskan tanpa satu dirham ataupun satu dinar sedikit. Mereka bebaskan free of charge, satu perkara yang tak pernah digambarkan berlaku dalam sejarah masyarakat Arab. Tapi disebabkan cinta dan kasih pada Nabi, tak mau nak sakiti hati Nabi, nak berakhlak kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tinggalkan sikap jelek yang demikian. Kesan yang tuan, geng-geng Yahudi yang telah dibebaskan daripada taraf hamba menjadi manusia merdeka ini tuan-tuan, mereka hargai betul nikmat kemerdekaan itu, kagum pula dengan akhlaknya tentera-tentera Islam, kagum dengan akhlak Nabi yang sanggup memperistrikan seorang tawanan dan juga hamba perang. Akhirnya lebih daripada 100 buah keluarga Bani Al-Mustalik yang asalnya semua beragama Yahudi telah beralih dan memeluk agama Islam disebabkan terpikat dengan keindahan akhlak dan adab kaum muslim. Satu bangsa
satu keturunan Yahudi itu kagum dengan akhlak Islam Nabi dan para sahabat, tinggalkan agama Yahudi dia. Dia kata inilah agama yang baik yang patut kita ikuti. Tuan-tuan, akhlak Islam berjaya mengislamkan bukan satu orang atau dua orang, tapi sejarah membuktikan satu bangsa Islam dengan sebab dipamerkan nilai akhlak yang mulia. Dan sejarah ini bukan sekadar berlaku di zaman Nabi. Sejarah akhlak yang mulia ini mampu memperbaiki suatu bangsa berlaku pula ratusan tahun selepas kewafatan Nabi. Bila berlaku? Di zaman kerajaan Abbasiyah, di zaman Khalifah Al-Muqtasim, suatu Khalifah Al-Muqtasim billah, Khalifah Bani Abbasiyah, kerajaan yang berpusat di Baghdad, Iraq ketika itu, kota ilmu, kota tamadun Islam, diserang oleh bangsa Mogul, bangsa Tatar, barbarian. Tuan-tuan kalau jumpa buku di kedai-kedai, buku ada satu buku, dia tulis Ulagu Khan. Ulagu Khan inilah pemimpin Tatar yang datang, bangsa barbarian yang jenis bangsa ganas, datang daripada celah-celah bukit dan lereng masuk ke kota ilmu di Baghdad itu, dihancur musnahkan seluruh tamadun ilmu yang ada. Punyalah mereka ini benci kepada ketamadunan dan ilmu. Dia serang Baitul Hikmah, perpustakaan yang hebat ketika itu. Dimasuk, dibongkar, dipecahkan perpustakaan itu, yang mana buku dibakar, sumber-sumber ilmu yang terbaik dibakar, yang tak boleh bakar dia bumbal ke Sungai Furat dan juga Sungai Dajlah. Sungai Furat dan Sungai Dajlah itu bukan macam Sungai Tawar. Sungai Furat dan Sungai Dajlah ni antara sungai yang besar di negara Arab. Tapi disebabkan banyaknya khazanah ilmu yang dibumbal ke dalam Sungai Furat dan Dajlah ketika itu, air sungai yang jernih ketika itu bertukar menjadi hitam, disebabkan tinta yang larut dengan air sungai tersebut. Air sungai jadi hitam. Tuan-tuan bayangkan, banyaknya khazanah ilmu, kitab-kitab Islam yang dibuat dan dibumbang masuk ke dalam sungai. Runtuh kerajaan Islam Abbasiyah, Khalifah Al-Muqtasim dibunuh, naik Ulagu Khan memerintah Baghdad dengan penuh kekejaman. Ada satu buku ditulis oleh sastrawan negara Abdul Talib Hussein. Contoh pergi di Padika ada buku, baca sejarah. Tuan-tuan, di situ lepas setelah Ulagu Khan memerintah, dia bunuh pemimpin apa semua, yang tinggal adalah rakyat-rakyat yang masih berpegang teguh dengan agama Islam pada masa itu. Walaupun mereka ditindas dengan kejam, zaman itu masih lagi ada Imam Ahmad ibn Hanbal. Zaman itu, zaman Ibnu Taimiyah dan sebagainya, ulama-ulama yang sentiasa berusaha mengajar kepada penduduk Iraq ketika itu untuk berakhlak mulia. Mereka akut, mereka patuh dengan arahan-arahan, walaupun ditindas. Tak sampai satu keturunan, tuan-tuan, tak sampai satu keturunan disebutkan dalam sejarah anak kepada Raja Ulagu Khan ini, nama dia Ahmad. Dia memeluk Islam dan letak nama Ahmad. Pak dia dulu musnahkan kerajaan Baghdad, anak dia memeluk Islam dan kembalikan Islam itu balik ke Baghdad di Iraq sampai sekarang. Kesan daripada anak dia memeluk Islam ini, tuan-tuan, maka dibina balik sebuah masjid, nama dia Masjid Babri, yang terkenal dalam sejarah di India. Masjid Babri ini ratusan tahun umur dia, tapi saya ingat sejarah yang berlaku suatu saya sekolah menengah dulu, Masjid Babri yang berumur 500 tahun lebih ketika itu dihancur, dimusnahkan pula oleh pengikut-pengikut India, fanatik terhadap agama Hindu ketika itu, yang bawa kapak, yang bawa hammer, yang bawa macam-macam untuk meruntuhkan Masjid Babri. Masjid itulah dibina oleh raja-raja yang telah memeluk Islam dari kalangan tentera Tatar yang telah insaf. Insaf kerana apa? Mereka melihat akhlaknya yang cukup indah di kalangan pengikut-pengikut
umat Islam yang berada di Daulah Abbasiyah ataupun Baghdad ketiga. Akhlak Islam yang dipamerkan memberikan satu impak yang cukup besar di dalam menarik orang untuk mendekati Islam. Bukan satu orang, tapi satu bangsa. Satu bangsa yang ganas, satu bangsa yang cukup kejam, tapi akul dan tunduk di bawah indra dan akhlak Islam. Sebab itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Jika akhlak yang mulia ini ditampilkan oleh umat Islam, yang disebutkan tadi, orang yang berakhlak, orang yang paling baik imannya, orang yang paling baik keislamannya, orang yang paling dicintai Allah, dan orang inilah yang akan duduk dekat dengan Nabi SAW di surga kelak. Mereka akan berjirat dengan Nabi sewaktu di dalam taman-taman surga. Banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berakhlak. Dan kita lihat sikap para ulama, sikap salafus saleh bila mana mereka mempelajari suatu ilmu, yang ilmu itu menjurus kepada perbaikan diri, yang ilmu tersebut mengajak kepada mengubah sikap daripada sikap yang kotor, sikap yang tidak baik kepada sikap yang baik. Belajar saja satu ilmu hari ini, mereka terus buat dan aplikasi dalam hidup. Imam Al-Bukhari menceritakan tentang diri dia. Dia sebutkan bahawa setelah dia belajar hadis dan dia temukan betapa besarnya dosa mengumpat, dia kata, start daripada hari itu aku tak pernah mengumpat sudah sampai sekarang. Puluhan tahun beliau tidak pernah mengumpat. Start bila dia jumpa sepotong hadis yang menceritakan Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Sayyidatina Hafsah, isteri Nabi dua-dua ini. Tapi Hafsah ni agak pendek sikit, Sayyidatina Aisyah cantik rupawan. Jadi pernahlah terlepas daripada mulut dia macam memolok-molok kekurangan yang ada pada Hafsah. Dia bilang pendek, dengar pada Nabi SAW. Nabi tegur Sayyidatina Aisyah. Nabi kata, Aisyah, ucapan kau tadi kalau dibasuh dengan air laut pun sampai habis air laut, nak pandai bersih kesalahannya kau. Besarnya dosa mengumpat. Start daripada situlah Aisyah pergi minta ampun, minta maaf dengan Hafsah. Sebab gara-gara itu jadi tegur. Ulama-ulama salafus saleh bila belajar tentang hadis ni, start daripada situ. Kami tak pernah mengumpat. Kalau kami terpaksa memperkatakan tentang keburukan orang lain pun, memang keburukan itu terpaksa dikasih tahu dengan tujuan untuk menasihati, dengan tujuan supaya orang berhati-hati. Jangan kau terpukau dengan tutur katanya, jangan kau percaya dengan cakapnya. Bahaya orang ini, ramailah orang yang kena. Itu dibenarkan. Dalam ilmu hadis ada ilmu al-jarh wa ta'dil, satu disiplin ilmu untuk mengenal okey ke tidak perawi-perawi hadis, boleh dipakai ke tidak kata-katanya, boleh diterima ke tidak riwayat ataupun hafazannya. Ada satu disiplin ilmu, ilmu al-jarh wa ta'dil. So dia akan cerita si penama hadis ni orangnya macam mana, dia akan cerita. Sebab itu ada hadis yang dikenal sebagai hadis yang dhaif. Dia baca hadis, ulasan hadis dibilang hadis ini dhaif kerana pada hadis ini disebut nama-nama sekian. Orang ini dikenal sebagai pernah berbohong satu ketika dia pernah tipu ayamnya dia. Ada yang jadi kes dia tolak hadis gara-gara dia nak tangkap ayam itu sebenarnya. Diumpan padi tersebut. Jadi ayam dipatuk sampai sini, pak dia tangkap. Ngam-ngam dia tangkap ayam. Dia tipu ayam itu. Satu orang ulama hadis nak pergi rumah dia, nak belajar hadis. Dia kata kalau ayam dia yang dulu bertahun-tahun sama dia pergi tipu, sama yang berdatang hari ini nak boleh dipakai. Betul? Jadi disiplin hadis. Jadi betul tak bicara bab hadis bukan salah. Dia ada satu disiplin. Dan ulama kata
Imam As-Sakhawi bilang dalam disiplin ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu menganalisa kelemahan perawi hadis ni, kalau kami jumpa satu atau dua kelemahan, cukup dah, kami tak mau cerita banyak. Kami tak mau nak mengembar-gemburkan mereka. Cukup satu atau dua, kami tak cerita banyak. Ini disiplin ataupun akhlak para ulama yang menyebabkan mereka belajar dari satu ilmu terus buat improvement terhadap diri. Kalau dulu ni suka bercakap, mengumpat dan sebagainya, satu orang ulama Yusuf yang dia suka mengumpat, last kali dia nazar, ya Allah, kalau aku mengumpat lagi esok, aku akan puasa. Mengumpat sungguh esok, dia puasa. Letih dia puasa, esok mengumpat lagi, asal mengumpat dia nazar, puasa, asal mengumpat puasa. Sampai dia letih lah, kita tak sanggup lagi. Dan sekali dia bukan nazar, kalau sehari ni aku mengumpat, aku akan bayar 1 dirham. Dan sekali dia kata disebabkan aku sayang betul sama duit, sayang betul aku kecintaan aku terhadap wang ringgit, akhirnya aku berjaya meninggalkan tabiat lama aku suka mengumpat. Mereka berusaha untuk memperbaiki. So, itulah nilai kepada iman, itulah nilai kepada ilmu yang kita pelajari, berubah keadaan akhlak dan juga sikap. Kalau tak berubah dengan kita kena berusaha untuk berubah, mencontohi sikap para ulama dan juga golongan salafus saleh yang terbaik. Muslimin dan hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan juga di dalam kitab kita ini, ya, kesan daripada akhlak yang baik ini. Jika akhlak mulia yang ditampilkan oleh umat Islam dapat menarik bangsa lain kepada agama Islam, itu modal. Dengan akhlak Islam yang baik mampu menarik mereka yang bukan beragama Islam untuk mendekati kita. Ya, maka kita harus sedar keterbalikan. Apa yang terbalik? Jika umat Islam menampilkan akhlak yang sangat buruk dalam interaksinya kepada saudara sendiri atau orang lain, maka hal itu sudah pasti akan membuatkan bangsa lain semakin jauh dan tidak simpati kepada agama Islam. Itu lawannya. Kalau dalam sejarah Islam disebabkan Nabi dan para sahabat tunjukkan akhlak yang baik, satu bangsa Yahudi peluk Islam. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Talib buat kes aduan, dia bilang baju besi dia dirampas oleh Yahudi. Bawa bicara yang menjadi qadi ketika itu, putuskan, Qadi Suraih bilang, apa bukti Tuan Ali kata baju ni baju tuan? Sayyidina Ali kata, aku tak ada bukti, tapi aku tahulah baju aku. Sebab kami buat gadaian dulu, tapi tak ada surat, tak ada apa, tapi aku tahu ni baju aku. Tapi nak buktikan dalam mahkamah, aku tak boleh. Qadi Suraih yang dilantik oleh Sayyidina Ali zaman tu Ali Khalifah kan, dia kepala negara Madinah. Barang dia dicuri, dia buat pergi ke mahkamah di bawah pentadbiran dia. Qadi yang dilantik cukup adil. Kalaulah Sayyidina Ali, Tuan Ali tak boleh nak buktikan baju itu milik Tuan, maka kes ini selesai. Baju ini balik kepada Yahudi tersebut. Tak ada bukti. Yahudi tadi bila dengar itu jawapan daripada Qadi Suraih, lantas dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indahnya adilnya Islam. Kenapa meluk Islam? Dia kata, aku kagum dengan sistem keadilan kamu, tidak mengenal pangkat. Kalau ikut bicara lah zaman sekarang ni, tak ada cerita lah Yahudi itu nak menang, sebab dia lawan Perdana Menteri, dia lawan ketua negara. Tapi disebabkan adilnya hakim ketika itu, walau kau punya pangkat siapa, tapi kalau sudah dalam kandang mahkamah tak boleh kemukakan bukti, tak ada cerita. Yahudi ni ada bukti dia, maka jadi miliknya. Last sekali Yahudi tadi peluk Islam, dikasih balik baju tadi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula kata, tak, aku tak maulah baju tu, kau ambil kan, bagi free pula baju tu. Indahnya akhlak Islam. Dan bukti yang akhir itu, yang kerajaan Ula Kuhan, anak dia, putera dia Ahmad
bin Ulagu Khan Ulak Umat Islam, seluruh bangsa Tatar yang ganas itu pun umat Islam. Tapi kalau umat Islam itu sendiri mempamerkan akhlak yang jelek, mempamerkan akhlak yang hina, yang sama saja standard dia dengan orang bukan Islam, dia tidak akan menjadi medan magnet untuk menarik mereka mendekati Islam. Makin menjauhkan diri adalah dan orang Islam itu sendiri akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila jauh daripada akhlak Islam. Kan? Orang Islam yang tidak berakhlak dengan Islam, buat ikut sembarang saja, ikut suka hati dia, Allah Taala akan bagi penghinaan. Ini satu sifat yang mudah untuk kita fikir. Contoh tengok dalam hari Senin lepas, saya tengok lagi cerita Piramli, cerita Usang Berjanggut. Tuan, bila mana Tun Gila Utama bawa balik Puspawa, dinikahi sudah, jumpa sudah perempuan daripada betina. Terkejutnya bapa dia Raja Syahrul Nizam dan juga Permaisuri, cantik sungguh perempuan yang dibawa balik. Sampai menteri-menteri kanan, bendahara, menteri nikah kahwin, apalagi menteri keselamatan, apa semua dan bawah menteri itu, semua terkejut tengok cantiknya Puspawa. Tun Gila Utama perkenalkan isteri dia pada mak dan bapak dia lah. Ayanda, inilah isteri anak Puspawa. Salam, cium tangan, salam dengan Permaisuri. Marahnya bendahara, kita nak dikasih perkenalan. Tentu tengok kita. Dia marah sebab tak diperkenalkan pada menteri-menteri. Tanpa rasa malu, orang tua dah, bendahara sudah itu, dia pula pergi dengan penuh gaya dan mutu keunggulan pergi besar. Saya bendahara, dia pula perkenalkan dia. Lupa dah itu bini orang, lupa dah dia ada anak isteri di rumah, menggatal. Bila Datuk Bendahara buat begitu, apa jadi pada menteri-menteri lain? Semua juga menggatal, termasuk menteri nikah kahwin. Menteri nikah kahwin ni kira menteri agama lebih, dengan janggut putih dia. Sampai bersalam itu harumnya tangan Puspawangi ini. Sampai ada menteri yang balik makan nasi tangan kiri, tangan kanan dia pakai anduh itu, makan nasi tangan kiri. Anak bini tanya, kenapa makan tangan kiri? Bagi tahu sakit. Menteri nikah kahwin, harumnya tangan Puspawangi itu, gila baik. Balik lalu di padang, jumpa orang-orang di sawah padi, dipeluknya orang-orang sebab dibayangkan. Tuan, jadi hina lah menteri agama. Peluk-peluk pun masa, rupanya jelami padi. Sampai ke rumah, menteri satu lagi bergaduh sudah dengan isteri. Sampailah sekali tuan, malam Tun Gila Utama mencari Usang Berjanggut. Malam keempat-empat menteri ceroboh masuk ke rumah beliau, semata-mata untuk mengurat dan berdamping dengan Puspawa. Ini orang hilang akhlak Islam, hilang nilai kebaikan. Dan sekali apa penghinaan yang Tuhan bagi, ada di kalangan menteri tersebut pangkat menteri, tapi ada yang jadi katak bawah katil. Ada yang jadi patung, paling bergerak jadi patung. Ada yang jadi apa? Raja Syahrul Nizam jadi budak. Tuhan bagi penghinaan. Very simple, satu pengajaran yang boleh kita ambil. Bila manusia jauh daripada akhlak Islam, Tuhan bagi penghinaan. Raja, menteri agama, menteri nikah kahwin, dan sekali dia lah yang jadi Usang Berjanggut, sebab dia yang paling panjang janggut dalam cerita. Last sekali, raja punya marah, dipermalukan demikian. Dia sendiri tak tahan dengan rasa malu tersebut. Dia istihar serah kerajaan Indrapura kepada putera dia. Dia pergi Mekah. Namun tinggal situ lah, menteri-menteri dia semua dipecat, tetap jawatan. Penghinaan yang Tuhan beri, walaupun dalam bentuk yang sangka, dalam bentuk yang sinis, tapi ada nilai kebaikan. Poin dia, bila manusia buat
perkara yang jauh daripada nilai akhlak, buat pula perkara yang bertentangan dengan agama, automatik Allah Ta'ala akan bagi penghinaan. Cuma manusia sedar atau tidak saja bentuk penghinaan. Tapi kalau berakhlak mulia, kemuliaan Allah Ta'ala akan bagi, seperti mana Allah Ta'ala telah muliakan umat-umat terdahulu dengan mempamerkan akhlak yang buruk. Tuan-tuan, saya nak jawab beberapa soalan yang dimuatkan dalam yang hantar ke mesej saya. Ya. Bolehkah kita menyimpan gambar dalam frame? Ada orang bilang malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing ataupun gambar. Dalam sepotong hadis Nabi SAW menyebut, malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada yang ada anjing dan surah. Ulama-ulama hadis membincangkan maksud surah ini. Surah ini ada dua maksud. Satu, patung. Peminat jati berhati-hati. Anda boleh beli sofa, beli poset dan sebagainya, almari ke apa, tapi jangan beli patung-patung itu. Ada patung macam kan? Udahlah, peminat vintage, kakak kan boleh minat vintage, tapi jangan ambil yang bangau-bangau ikan itu dan sebagainya, sebab itu makhluk bernyawa. Bila makhluk bernyawa, jangan simpan di dalam rumah patungnya, sebab malaikat tak akan masuk pada rumah tersebut. Ya, bila malaikat tak masuk, benda lainnya masuk. Syaitan akan masuk ke rumah tersebut. Ya. Kemudian surah ini juga ditafsirkan oleh para ulama hadis, gambar-gambar lukisan ataupun potret. Ya, gambar lukisan ataupun potret. Tuan-tuan pergi ke KL ataupun di KK pun ada di Tamu Gaya itu, di Gaya Street itu ada pelukis jalanan. Kan? Kita pun duduk di kursi itu, kita pun posing macam ni. Dia pelukis, setengah jam begini. Ayo, you sudah terkuat ni. Dia kata abang jangan gerak, nanti hilang rosak gambar. Beli lagi dah. Kan? Tuan-tuan, gambar itu, gambar memang cantik lukisannya, walaupun pensel 2B, hidup gambar itu. Tuan-tuan bawa balik ke rumah, jangan di-frame-kan, jangan digantung di dunia. Sebab gambar itu gambar Tuhan. Tuhan ni makhluk bernyawa ke tidak? Imam Al-Munawi kata harus untuk mempamerkan gambar yang bukan makhluk bernyawa. Gambar pokok, gambar kereta, gambar motor, Ducati ke apa kan tuan-tuan kat rumah tak apa. Jangan letak gambar bernyawa. Tuan-tuan ni jenis bernyawa ke tidak? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pun tidak bernyawa, tak apa. Masalah dia kita ni bernyawa. Bila bernyawa, Imam Al-Munawi bilang haram meletakkan gambar-gambar tersebut. Ya, walaupun jelek lukisan itu, walaupun jelek, sebab itu di sisi akidahnya manusia tadi telah mencabar hak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bikin patung Allah Taala cabar. Oh, tiup balik rohnya. Oh, pandai-pandai bikin patung, oh, pandai-pandai bikin ikan kerapu depan sana, oh, tiup dia kasih dia hidup. Bikin pandai sana buat ketam, buat pedang, lobster, oh, tiup dia bikin masak. Tiup tak? Kalau boleh tiup dia hidup. Sebab dikira mencabar Allah. Bagaimana pula dengan gambar surah fotografi? Salah seorang mufti Republik Arab Mesir, bukan mufti sekarang, 2-3 orang mufti sebelum dia buat satu risalah fatwa berhubung dengan gambar fotografi. Sebab saya tahu ada di rumah tuan-tuan yang simpan gambar hari raya, kan? Yang simpan gambar hari raya, contoh hari raya ni semua kalau printer, kan? Semua daripada sekolah tu sedulur panggil fotografer, tangkap di rumah dia pun susun di belakang ini satu suasana, pakai siung, pam dan tangkap, lepas tu diabadikan dalam bentuk gambar besar, letak di dinding, kan? Ada di kalangan rumah kita macam itu, kan? Baik surah fotografiah itu diharuskan. Itu pun dengan syarat gambar siapa? Gambar mak bapak, ya boleh, sebab mengingatkan kita kepada pengorbanan dan jasa.
mak bapak saya dah meninggal Ustaz, boleh ke tidak saya pamerkan? Boleh, kerana ada seorang rakyat Mesir pernah tanya kepada mufti Syekh Ali Jumaah, boleh ke tidak letak gambar mamak dia? Kerana bila saya tengok mamak saya akan sedekah Fatihah untuk beliau. Kalau tak tengok, saya tak sedekah. Jadi mufti kata boleh, sebab dengan cara itu kau boleh berbakti pada mak dan bapak. Tak apalah, adik-beradik, isteri, letak di rumah kan? Letak gambar isteri tak apa, ada di rumah. Jangan letak di baket, jangan letak di belakang kereta kita, nanti berlanggar kan? Sebab cantik betul isteri kita. Tambahan pula makan produk kartun cantik kan? Jadi kalau itu tak payahlah, letak di rumah tak apa, tak ada siapa tengok kecuali jiran yang dekat. Jangan letak di jalan, di kereta ke apa kan, sekarang trend yang orang letak di kereta. Letak gambar anak-anak tak apa. Jangan letak orang yang tertentu baru, ahli-ahli maksiat, orang-orang fasik, pemimpin-pemimpin yang zalim, orang yang sekul, orang yang pahaman komunis pergi letak kan, letak gambar Karl Marx kan, bukan ada kena mengenal sama dia kan, letak gambar Cristiano Ronaldo, letak gambar Lionel Messi. Siapa ini? Sepupu Ustaz. Bila masa aku sepupu pula sama Lionel Messi, nama pun lain-lain, muka pun lain-lain, tak sepupu aku bilang David Beckham. Tak ada kena mengenal sama kita, baru orang mendedahkan aurat lagi. Tambah letak gambar Ino Daratista, letak gambar penyanyi-penyanyi yang mendedahkan aurat. Jangan. Walaupun penyanyi perempuan itu bertudung lindung sebab boleh bergaduh sama bini kan? Gambar fotografi bolehlah, tapi dengan syarat tadi, orang soleh, ahli keluarga terdekat, dan gaya pula gaya-gaya biasa, gaya-gaya standard, bukan gaya-gaya yang kiri-kiri kan, bukan gaya-gaya kadang-kadang macam ni macam-macam. Itu kalau pamer di rumah bikin kacau kan. Itu jawapan untuk persoalan gambar ini. Kita ada persoalan lain. Allah Subhanahu Wa Taala paling sayang manusia yang berakhlak mulia, beriman dan cantik. Yang sebaliknya pula Ustaz, kalau berakhlak buruk tapi orang Islam sampai peringkat menghina Ustaz. Contohnya menghina Rasulullah SAW, dipertikaikanlah jambut Rasulullah itu tak boleh, kita begini, kita sudah modern. Macam mana Ustaz? Baik. Dalam kes yang itu yang melibatkan penghinaan sesama manusia, ya, kalaulah penghinaan itu melibatkan sosok tubuh Nabi SAW, si penghina tersebut tuan-tuan berhadapan dengan ancaman menghina pribadi Nabi. Bila sebut hina pribadi Nabi ini bukan batang tubuh Nabi saja, tidak, keluarga Nabi, isteri Nabi, bapa dan juga ibu Nabi, ahli Muhammad yang kita sebut dalam tahiyat, seluruh ahli keluarga Nabi. Ini semua sosok-sosok tubuh yang berkait dengan Nabi SAW. Ada artis yang hina Sayyidatina Khadijah. Dia bilang Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun kahwin dengan Nabi Muhammad yang umur 25 tahun kan, dalam satu siaran di TV, sampai kena gam siaran tersebut. Dia hina isteri Nabi, juga termasuk hina Nabi SAW. Bila hina Nabi ini, segala apa yang ada pada tubuh Nabi, jambutnya, pakaiannya, semua itu jangan sampai dihina dan dicerca. Manusia yang menghina Nabi SAW, hina sunnah Nabi, hina sepotong hadis Nabi SAW, akan berhadapan dengan ancaman azab dan juga neraka Allah. Saya pernah sebut dulu satu kisah. Dulu ini ada satu orang yang dia suka hina hadis Nabi. Dia hina hadis Nabi. Dia memperolok-olokkan orang yang datang ke majlis ilmu. Dia kata, hati-hati kamu datang majlis ilmu tu, berjalan, jangan langkah sebarang-sebarang, nanti kau pijak sayap malaikat. Dia nak olok hadis Nabi. Hadis Nabi bilang, siapa-siapa yang datang majlis ilmu akan ditutupi, dinaungi oleh sayap malaikat. Orang tadi akan berada di hamparan sayapnya malaikat. Dia saja pakai satu
satu kasut yang dimodify, dia letak paku-paku yang tajam di tapak kasut itu. Dia sengaja masuk masjid, dia pijak lantai masjid dengan terompah paku dia. Tuan-tuan, 2-3 kali hentak dia rebah tersungkur gitu. Tuhan bayar cash orang yang hina sunnah Nabi SAW. Disebut tadi, tak suka jangan cakap, diam-diam. Tuan-tuan tak suka dengan orang yang bersiwak, tuan-tuan tak suka dengan orang yang poligami, tuan-tuan tak suka dengan orang yang itu ini, tuan-tuan zip mulut, jangan cakap sembarang. Kita tengok orang simpan janggut ke apakah, bukan salah sunnah, cuma mungkin salah individu tersebut kurang merapikan itu ya. So jangan kita totalkan kesalahan itu. So berhati-hati, sebab sebut dalam kitab Mastika Hadis, antara perkara yang membatalkan iman seseorang. Juga kita pernah sebut di kuliah kita dulu. Mastika Hadis jilid yang pertama, perkara yang membatalkan iman seseorang bila seorang itu mula memperlekehkan Nabi dan juga sunnah Nabi. Disebut dengan jelas dalam buku itu, dalam kitab itu. Dia kata kenapa Nabi menyimpan janggut yang tebal, yang lebat di zaman itu, sebab bilangnya nak ada pisau kilat. Kan? Ini ucapan-ucapan yang mendedahkan akidah kita kepada perkara-perkara yang merosakkan. So, wazinil kalam iza naqabna. Timbangkanlah percakapan kita bila kita bercakap. Jangan sampai keluar perkara-perkara yang merosakkan iman dan juga akidah kita. Allah. Lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dalam Al-Quran ada mengatakan, "Fankihu ma ta'awalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in lam tajidu fawahidah." Sebelum turunnya ayat Ustaz, Rasulullah berkawin lebih dari itu. Jadi soal saya Ustaz, adakah Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tujuan dia berkawin lebih dari itu, atau sahabat sendiri berserka baik? Itu saja. Baik, isu Nabi SAW berpoligami, walaupun setelah ayat itu turun, walaupun setelah ayat itu turun, bilangan isteri Nabi sampai akhir hayat Nabi yang hidup bersama-sama dengan Nabi, yang hidup bermadu 9 orang. Yang tak dimadukan ini Sayyidatina Khadijah. Semua bilangan isteri Nabi 13 ke 14 orang. Walaupun setelah turun ayat ini. Maka disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Qustullani dalam kitabnya Khususiyat Rasul, juga dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, isu Nabi berkahwin lebih daripada 4 itu adalah perkara khusus, speciality untuk Nabi SAW, yang tidak boleh dituruti dan dijejak oleh umatnya. Batas untuk umat Nabi 4, tak boleh 3, tak boleh 2. Fawahidah, kalau tahu juga jagalah yang satu itu. Sebutlah dia isman, jangan sebut dia lagi isteri. Kan? Marah dia. Ya, tak mampu isman. Istu isteri. Ispo. Kan? Rasulullah menikah dan memang sepanjang Nabi wafat itu ada 9 orang isteri yang mendampingi Nabi, hidup bermati. Dan ulama kata itu adalah perkara khusus untuk Nabi SAW, sebab Nabi menikahi mereka atas arahan Allah, bukan kesukaan Nabi. Ya, Nabi menikah dengan Sayyidatina Juwariyah tadi diarahkan oleh Allah sebab untuk menyatukan balik masyarakat Yahudi dan nak tunjukkan akhlak Islam. Dengan pernikahan tadi mampu membentuk perdamaian yang sejahtera, sampai yang bergaduh boleh jadi baik gara-gara perkahwinan. Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Jadi Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy. Itu arahan Allah. Arahan Allah sebab apa? Zainab sebelum ini dinikahi oleh anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Oleh sebab Zaid ni jenis kulit hitam, tak berapa nak seman, tak berapa nak bergaya, kurang tampan seperti mana lelaki Arab yang lain. Zainab pula wanita rupawan, nak dilayan lakinya ini dan sekali bercerai. Dia akut dengan pernikahan itu pun sebab Nabi tolong lamar menikah dengan anak angkat dia.
Tak ada daya dah, terimalah. Tapi bila menikah tak boleh nak, tidak ada chemistry. Last sekali bercerai. Bila bercerai, Allah Ta'ala nak ubah hukum yang ada dalam masyarakat Arab ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu bilang, isteri yang menikahi anak angkat macam anak kandung kita juga. So wanita tadi tak boleh dinikahi. Adat yang berlangsung dalam masyarakat Arab zaman itu. Turun ayat ini menghalalkan balik mana-mana wanita yang dinikahi oleh anak angkat kita. Anak angkat bukan anak betul. Ya, tiba-tiba bercerai, boleh menikah balik dengan isteri tersebut, dengan wanita tersebut. Nabi menikah sebab untuk betulkan balik kekeliruan yang berlaku. Bagaimana Nabi boleh menikah dengan Sayyidatina Aisyah? 2 kali Nabi mimpi. 2 kali Nabi mimpi. Dalam mimpi tersebut Nabi dijodohkan oleh Allah dalam mimpi. Balik-balik nampak wajah Aisyah. Dia balik-balik nampak wajah Aisyah. Last sekali diarahkan oleh Allah. Dan rata-rata isteri-isteri Nabi yang lain itu adalah kaitan dengan Nabi berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Nabi berkahwin dengan banyak lagi wanita-wanita janda yang lain. Sebagai contoh Saudah dan sebagainya, yang nak jaga keluarga dia bukan untuk tujuan kepuasan diri tidak, tapi atas tujuan dakwah dan juga mengembangkan risalah Islam kepada seluruh masyarakat yang ada ketika itu. Jadi kisah Nabi ini perkara khusus yang tidak diberi kepada lelaki-lelaki yang lain. Tapi Syiah cuba cabar ayat ini dengan penafsiran yang berbeza. Dia bilang masna, dia bilang dua-dua. Wa sulasa, 3-3, 3-3, 6, campur 2-2, 4, 10 dah. Wa ruba' dan 4-4. Jadi 18 campur 1, 19. Syiah menghalalkan pengikut Syiah kahwin sampai 19 orang. Itu yang banyak terjun ikut Syiah. Dia tafsir ayat tadi macam tu. Tapi tafsiran yang muktabar masna tu 2, sulasa 3, wa ruba' 4. Ilam, kalau tak mampu fawahidah, maka 1. So ayat itu bukan satu ayat hukum yang perlu kita fahami bersama. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Jadi kalau tiada, semua maaf di atas segala kekurangan. Satu lagi yang saya nak sentuh ke akhir, berkaitan dengan adab. Kita bincang pasal adab ni, pasal akhlak ni. Saya nak buat teguran dan nasihat kepada teman-teman yang mesej, kiralah mesej saya ke mesej mana-mana ustaz, kan ada nombor telefon dan tanya pasal buku. At least sebagai adab, tolonglah perkenalkan diri. Kan? Tolonglah perkenalkan diri. Beritahu kata saya ni siapa, kan? Beritahu nama, kan? Kau nak letak nama acok pun letaklah. Yang penting ada nama apa, jangan terus tanya. Lepas dia tanya, dia mesej lagi, ustaz, apakah hukum kita ber-SMS ini? Kau terima mesej aku dulu, kau tanya hukum macam-macam, lepas tu kau tanya, apa hukum kita SMS ini? Lainnya bagi ada perkenalkan diri, kan? Kadang-kadang jangan memaksa ustaz tersebut untuk menjawab on the spot ketika itu, kan? Sebab kadang-kadang persoalan hukum ini bukan boleh main hentam jawab, tidak, kan? Perlu kajian, perlu pembacaan, ya. Jadi kalau ustaz tu, kalau macam saya, yang saya boleh jawab ketika itu saya jawab. Kalau saya baca dengan yang menulis ni, saya diam. Kalau aku jawab nanti bergaduh, aku sebut dia. Yang agak sibuk balik, jogging ke, makan sate ke, apa ke, mungkin sudah, baru jawab balik. Kalau tidak, jadi lain. Kan? Sebab kadang-kadang, yalah, ustaz tu manusia biasa juga. Kan? Ada benda yang dia ni, kan? Kita suruh dah beritahu nama ni, tak juga kasih tahu nama. Kan? Sebab kita mau tu juga lelaki ke perempuan yang soal itu, kan? Supaya kita boleh bagi jawapan yang sesuai dengan jantina dia, kan? Sebab ada misalnya, ustaz, apa hukum mencukur buluh kemaluan? Bukan bulu BLUH. Baru ijaz kemaluan pun KMLUWAN, kemaluan. Jadi lelaki ke perempuan? Kamu jawab sebarang-sebarang, nanti kalau perempuan bahaya, kan? Mau jawablah, kan? Takkan nak biar macam mana rambut
David Arumugam pun baru nak potong kan. Sebab itu tempat dia jenis berkeliling satu macam kan. Jadi memang kena penting nak rapikan kan. Jadi mau tahulah, mau tahu juga lagi perempuan sebab kita boleh agak apa tentang semalam kan. Jadi rintihan saya dan juga teman-teman yang lain kan. Betul tak ada masalah, SMS tanya tak ada masalah kan. SMS dah pukul 12 malam memang tak jawab, esok pun jawab kan. Tapi bagi tahu nama, bagi tahu apa ini beradab, kita bincang pasal adab ya, kita bincang pasal adab dan biarlah kita menjadi seorang anak murid yang beradab dan Allah Ta'ala tapi datang kepada Allah SWT yang buruk daripada kelemahan kita. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna syakura waj'alna syukura waj'alna fi ahdina sabira wa fi ahdina sikabira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal